Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam episod yang ke-63 Filomi Dr. Har, slot mingguan yang dianjurkan bersama oleh TV Ikram dan juga Akademi Dr. Har. Dan dalam bulan September ni kita berbincang tentang pembelajaran sepanjang hayat. Itu satu proses lifelong learning yang kita definisikan sebagai satu proses pembelajaran tidak formal, maknanya dibandingkan dengan pendidikan formal dalam institusi pendidikan ataupun di sekolah, di universiti. Jadi perkara ini berlaku di luar institusi tersebut dan tujuan utamanya adalah untuk pembangunan kendiri ataupun personal development, dan disebabkan oleh kecintaan kita kepada ilmu tu, jadi topik ini sangat relevan kerana sebenarnya kita bila mempunyai orang kata motivasi dalaman untuk sentiasa belajar benda yang baru, maka tentulah ianya menjadi satu yang akan menambahkan lagi warna-warni dalam kehidupan kita. Jadi dalam episod yang ke-61 Dr. terangkan tentang apakah itu pembelajaran sepanjang hayat, dan Dr. terangkan dulu dari konteks proses pembelajaran itu sendiri. Kenapa manusia ni Allah ciptakan dengan akal yang mempunyai kapasiti untuk belajar dibandingkan dengan haiwan yang lain, dan pusat utama untuk pembelajaran itu sebenarnya adalah pada emosi kita, ataupun limbic system, yang mana disebabkan oleh emosi kita dapat merasa antara keseronokan, kesesaan ataupun satu yang menggembirakan kita, dan juga perkara yang menyakitkan kita contohnya ataupun melukakan kita, itu juga akan mempunyai impak pembelajaran yang sangat kuat di dalam otak kita, dan ianya disimpan dalam bentuk memori ataupun ingatan, dan kenangan kita memang selalunya dua saja kan, kenangan benda yang seronok-seronok, yang membahagiakan, dan juga walaupun kita tak suka tapi kita akan teringat bila kita paling sakit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang mengerikan contohnya, sebab dia mempunyai impak yang sangat mendalam kepada emosi kita. Kalau misalnya kita tidak pergi kepada aspek pembelajaran ini, iaitu fungsi otak manusia ataupun otak yang bertaraf eksekutif ini, maka kita akan sentiasa tunduk kepada arahan otak yang primitif, iaitu the hindbrain ataupun otak yang hanya automatic ataupun autopilot ni, yang ada 4F tu, ataupun 4M, makan, mengawan, melarikan diri daripada bahaya dan musuh, dan melawan, ataupun feed, fornicate, flight and fight, yang itu tu menjadikan hidup kita mungkin sangat rutin, dan juga tidak ada apa-apa yang kreativiti atau inovasi. Jadi oleh sebab itu memang pembelajaran sepanjang hayat ini adalah satu kapasiti ataupun satu anugerah lah, keupayaan, kemahiran yang Allah berikan kepada manusia. Dan dalam episod yang lepas Dr. Har terangkan tentang mengapa perlu kita mempunyai keupayaan untuk sentiasa belajar, menjadi pelajar sepanjang hayat ini. Dan banyak yang Dr. Har nyatakan di situ bahawa kita memang mesti mempunyai kapasiti untuk berubah, untuk mempunyai satu flexibility ataupun adaptability ke keubahsuaian yang sangat cepat, memandangkan dunia kita hari ini juga yang dikatakan VUCA tu, tapi kita nak bukan hanya volatile, kita nak juga ianya mestilah visionary, dan dianya mesti value added, virtuous, banyak kita punya ciri-ciri nilai yang baik di situ, dan juga bukan hanya dunia yang maya saja, luaran saja atau realiti, tapi juga dunia maya. Jadi itu sebabnya kita kena mempunyai keupayaan belajar sepanjang hayat ini. Juga bukannya yang satu keadaan yang uncertain, you tu uncertain, tapi kita mahukan ianya adalah satu peluang untuk memahami keunikan kita, understanding our uniqueness.
C itu bukan saja kompleks, tetapi juga kita katakan dia adalah satu kompleksiti yang berubah kepada kejelasan, clarity dari sudut komunikasi. Jadi kat situ ya, clarity in communication itu yang sangat perlu, dan kita perlu belajar ni ya, bagaimana nak memastikan kita mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Dan A itu atau ambiguous ya, kesamaran ini kita jadikan ianya satu peluang untuk tadi mengubah suai atau adaptability dalam keadaan yang pantas ya. Oleh sebab itu kita perlu ada ketangkasan dan kelincahan ataupun agility ya. Jadi banyak sangatlah ya, begitu tu nak tak nak ya, kita mesti menerima hakikat memang kita kena belajar lagi. Benda yang mungkin kita dah belajar ya 10 tahun lepas atau mungkin 5 tahun lepas, apatah lagi kalau dah 40 tahun yang lepas, memang ya ianya satu yang mungkin sudah perlu kita unlearn ya. Maknanya kita dah kena kita rungkaikan ya pembelajaran kita yang dulu supaya kita boleh learn new things ya, ataupun belajar benda yang baru, dan of course benda yang dah kita lupa, benda yang kita keliru, kita kena relearn balik Jadi unlearn, relearn and learn new skill. Jangan lupa dah juga cerita cakap tentang ya, tentang bagaimana kemahiran kita ya, iaitu kita kena upskill, reskill, cross skilling ya, dan juga dapatkan skill yang baru. Semuanya ini memerlukan ya keupayaan kita untuk belajar sepanjang hayat. Ada yang mengatakan alah dah tua doktor, dah lembab dah otak ni. Sebenarnya otak ni dia tak tua ya. Otak ni adalah organ yang sentiasa muda, kerana ya setiap kali kita belajar dia akan ada buat ya synapse ataupun dia punya ya hubungan antara sel-sel saraf itu. Di situlah letaknya keindahan ataupun ya kebesaran ciptaan Allah itu. Maka otak kita sentiasa boleh ya menambah kapasiti dia. Ya begitu sekali. Jadi mungkin kita pernah dengar kan sel-sel otak berhubung itu bukan pada kanak-kanak saja ya, kita juga. Malah saya pernah terbaca artikel yang mengatakan walaupun tubuh badan kita fizikal nampak tua, dah berubah, ni semua dah berkerut, tetapi sebenarnya otak itu sepatutnya sentiasa muda. Ya, dan itu yang mengelakkan kita mungkin ya diuji pula dengan ingatan nyanyuk semua tu kan. Jadi mungkin salah satu yang ya kita harapkan adalah dengan menjadi seorang yang cintakan ilmu dan suka sangat ya untuk belajar ya dalam lifelong learning ini, proses ini, supaya kita walaupun ya mungkin kita sudah uzur tapi otak kita masih lagi ya segar bugar ya untuk belajar. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana pula ya teknik dia ya, bagaimana kita nak menjadi pelajar yang mampu untuk melalui proses pembelajaran sepanjang hayat itu ya. Tapi sebelum tu Dr. Har ingat ya, masa slide yang lepas Dr. Har kata ada buku ni ya, Meta Skill. Ya, apakah dia kemahiran ya yang diperlukan untuk zaman ini, zaman robotik ini ataupun zaman kecerdasan buatan ini, yang mana manusia memang ya kalau tidak kita akan dipintaslah oleh ya mesin ini yang sekarang ni mempunyai upaya untuk belajar ya. Dan dia bukan hanya machine learning tapi deep learning juga ya. Cumanya dia tidak mempunyai emosi, tetapi itulah mungkin ada juga kalau kita tengok ya cerita-cerita science fiction ya, ada yang menggambarkan bagaimana robot tu ada emosi ya. Jadi wallahu a'lam, tapi sebagaimana yang kita tahu manusia ini ya tidak akan ada yang boleh menyerupai kita dalam konteks ciptaan Allah yang ya ahsanit taqwim ini. Jadi di dalam meta skill ni Dr. Har ya mungkin kena nyatakan bahawa ada 5 di situ yang dinamakan sebagai meta skill ataupun kemahiran yang sangat diperlukan ya untuk abad seterusnya ni atau abad 21 ini. Tapi kalau nak ceritakan ni bagaimana pentingnya pembelajaran itu dalam konteks inilah dia kata okey. So itu Dr. Han nak definisikan dulu apakah itu meta skill ya. Meta skill adalah ya, satu keupayaan atau bakat yang mana dia akan memberikan input kepada semua domain kehidupan kita dan seterusnya ya mentadbirkan keupayaan kita untuk memperbaiki kemahiran yang kita dah ada. Jadi this is like kita ada skill, satu set of skill. Meta skill ni adalah skill untuk dapatkan skill tu. Itu dia jadi beyond skills ya, ataupun meta tu sebenarnya beyond kan.
Dan banyak sebenarnya meta skill ni, tapi yang paling penting 5 ni ya. Yang pertama adalah merasa, feeling. Yang kedua adalah seeing, melihat. Ketiga adalah dreaming ya, maknanya bermimpi ya, penting. Dan juga yang keempat adalah making ya, membuat sesuatu tu. Dan yang kelima adalah learning ataupun belajar. Walaupun ini dinamakan sebagai skill yang kelima, tetapi ini yang paling penting kalau dibahagikan dari sudut peratusan, 30% daripada meta skill yang besar dominan adalah dalam konteks pembelajaran atau belajar. Ya, kemahiran belajar ini. So itu sendiri sudah melihat betapa pentingnya ya kemahiran belajar ini, maka untuk belajar lebih daripada apa yang dia dah ada ya. Dan tentu sekali yang lain itu diperlukan ya dalam kadar 20 ke 15 ke 25% begitu. Tetapi yang paling penting adalah dari sudut pembelajaran ni. Kalau kita lihat, kalau perasan kan, yang ini semua adalah ya bagaimana panca indera kita ya, panca indera kita diberikan oleh Allah itu ya, bila kita boleh melihat ya, kita boleh mendengar ya, kita boleh merasa, itu semua adalah input kepada otak kita. Ya, jadi oleh sebab tu kalau katalah kita diuji Allah dengan ya mungkin tak ada ya penglihatan ataupun pendengaran, jadi sangat sukar untuk kita belajar ya, kerana ini adalah kaedah untuk kita belajar. Jadi dalam konteks ini kita tidak boleh hanya yang biasa-biasa sekarang ya, untuk survive dalam robotic age ni ataupun ya zaman digital ini, kita mesti mampu memiliki emosi rasa yang disandarkan kepada empathy ya, ataupun di sini kita bukan hanya sekadar ya kesihan atau simpati, tapi empathy ni kita mahu lakukan sesuatu ya selepas kita merasa apa yang orang tu rasa, dan juga perlunya ada kecerdasan emosi di sini. Jadi itu adalah ya, maknanya bukanlah maknanya sesuatu yang lain betul-betul ya, tapi sekarang ni kita lihat kepentingan dan keutamaan dalam konteks kemahiran merasa ini adalah ya empathy, sebab empathy dan juga ya kecerdasan emosi. Yang ini sangat perlu untuk kita berhadapan dengan ya perkara-perkara yang berlaku di luar jangkaan kita. Jadi feeling itu sangat penting ya. Saya akan terangkan yang last tu adalah learning. Yang kedua tu adalah melihat ya. So daripada apa yang kita lihat, kita bukan hanya boleh melihat saja, tapi kita juga ya melihatnya dengan mendalam. Ada situ ya introspection, ada di situ juga muhasabah, ada di situ juga refleksi ya, supaya kita melihat itu dengan pandangan yang lebih mendalam ya. Dreaming ni penting kerana kita manusia, kita akan lebih ya mempunyai motivasi kalau kita boleh lihat atau paling tidaknya menggambarkan apa yang kita nak tu di dalam akal kita ya, dalam otak kita ni. Dan tentu sekali keupayaan kita untuk design ya, ataupun kita membuat prototype ya benda-benda yang baru yang memudahkan kehidupan kita, tu adalah satu yang sangat penting dalam konteks inovasi dan juga kreativiti. Dan yang 30% yang terakhir itu adalah ya keupayaan untuk belajar supaya kita boleh cross over kita punya kemahiran, tidaklah hanya ini saja yang kita tahu ya, dan ini sebenarnya boleh menyebabkan kita ya merasa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar skill yang baru dan juga sentiasa ya kemaskini, up to date, dan ya seterusnya kita boleh berubah. Ingat ya, adaptability dan agility itu rupanya banyak disandarkan kepada konteks pembelajaran. Jadi dan itulah menjawab soalan bagaimana kita nak jadi pelajar sepanjang hayat. Kita tahu bahawa ya kita ada banyak lagi yang kita perlu ya rasakan, emosi empathy kita. Jadi oleh sebab tu ya, kalau kita katakan mengikuti misi kemanusiaan ya, so bahagian ini ya, skill yang ini sangat dipertingkatkan ya. Kemudian kita sekarang kena belajar bagaimana nak melihat benda bukan hanya pada luaran, tapi juga ya apakah maksud di sebaliknya ya. Kita mencari ibrahnya ya, kita mencari sesuatu yang memberi makna ya. Kemudian ya, dan kita juga kena mampu bermimpi sekarang ini. This is very liberating, sebab mimpi itu sendiri adalah satu
kalau ikutkan apa yang ditulis oleh penulis ini Marty Lumiere ni, dia akan mengatakan bahawa kita mesti mampu untuk melepaskan kreativiti dan inovasi kita. Janganlah sampai kita kata tak payahlah fikir benda ni bukan boleh jadi pun. Yang itu tu yang buatkan kita mungkin tak jadi kreatif ya. Asyik meniru saja orang lain ya. Dan di situ ada kaitannya dengan skill yang seterusnya, yang keempat, iaitu apabila kita dah mimpi kan kita kena buat. Kita kena mula melihat bagaimana dia boleh dijadikan sebagai realiti, dan di situlah inovasi dan juga kreativiti. Bukan itu saja, kita juga kena memudahkan apa-apa yang sebelum ini kita terpaksa lakukan dengan menggunakan tulang pak gerak kita. Jadi sekarang kita kena begitu inovatif, dan semuanya ini sebenarnya pada saya bersandar kepada meta skill yang kelima, iaitu belajar. Jadi kalau kita lihat bagaimana nak jadi seorang yang mempunyai keupayaan menjadi pelajar sepanjang hayat. Okey. Mungkin kita kena lihat juga bagaimana kita dibesarkan dalam rumah ibu ayah kita tu, dalam keluarga kita, ataupun selepas itu kita ke sekolah. Bagaimana agaknya konteks pembelajaran atau pendidikan itu bagi mungkin mereka yang dibesarkan di dalam suasana ilmu, maknanya ibu dan ayah itu sendiri sangat cintakan ilmu. Di dalam rumah itu sentiasa ada buku-buku baru, dia buka kat mata je nampak buku, dan kalau ada mungkin rezeki lebih, itu memang trip yang dia pergi adalah ke tempat buku. Maka buku itu dianggap sebagai satu yang sangat harta kepada keluarga itu contohnya, dibandingkan dengan mungkin keluarga yang apapun sebabnya, dan ini kalau kita lihat dalam kajian, kita dapati kalau keluarga itu berada di bawah garisan kemiskinan ataupun mungkin pada hari ini kita sebut B40 itu, dia ada banyak lagi prioriti lain yang perlu belanjakan wang itu. Maka sebenarnya buku ataupun sesuatu proses pembelajaran sepanjang hayat itu tidak diberikan keutamaan, mungkin yang cukup yang pun formal itu pun kadang-kadang ada masalah. Tetapi sebenarnya yang nak kita letakkan di sini adalah kita kena lihat pembelajaran sepanjang hayat itu adalah semua yang ada yang kita lalui, tapi dengan penuh sedar kita mengetahui bahawa itu adalah proses pembelajaran. Jadi oleh sebab tu kalau mungkin dalam keluarga itu ilmu dan proses pendidikan pembelajaran itu tidak menjadi keutamaan, jadi mungkin kita tidak melihatnya sebagai satu yang mengujakan kita. Malahan kadang-kadang kita lihatnya sebagai satu beban, khususnya adalah pendidikan formal, tak habis, tak sabar nak habis daripada sekolah tu kerana kita nak buat benda lain. Tapi sebenarnya buat benda lain itulah adalah sebahagian dari proses pembelajaran. Cumanya apabila kita melihatnya sebagai satu pembelajaran dan usaha pendidikan, dia lain dia punya orang kata semangatnya dan bukan emosinya juga, berbandingkan dengan mungkin ianya hanya kita cukup-cukup saja untuk kita nak buat benda lain contohnya, dan benda lain itu tidak dianggap pula sebagai satu proses pembelajaran. Jadi Dr. Har nak berikan secara ringkas 9 kaedah, ada banyak kaedah sebenarnya. Jadi mungkin yang ini yang pertama, kita kena mengambil sepenuh tanggungjawab di atas proses pembelajaran kita. Maksud dia begini, Dr. Har ingat Dr. Har katakan pada episod yang lepas, kalau seorang tu nak belajar, tak ada siapa yang boleh buat apa-apa, dia memang tak boleh halang dia. Tapi kalau seorang tu tak mau belajar, tak ada siapa pula yang boleh memaksa dia untuk belajar. Jadi itulah dia, dan ni yang Dr. ingat apa dia Ralph Waldo Emerson, dia bila ditanya dia mengatakan bahawa rahsia kepada pembelajaran dan pendidikan ini adalah pada menghormati pelajar itu. The key of education lies in respecting the learners. Yang tu sangat Tahan mulanya ada kemusykilan di situ, sebab selama ni kita kata kalau nak belajar itu kuncinya adalah pada menghormati guru, tetapi rupanya
Ya, Walter Emerson dia bila ditanya kenapa pula guru kan ya, kenapa pula anak murid? Rupanya dia katakan anak murid tu sebenarnya akan buat keputusan sama ada dia akan buka atau tidak pintu gerbang ilmu dia tu atau pembelajaran itu kepada siapa yang akan mengajar dia tu. Jadi kalau kita ni jadi guru, ya kita ketuk pintu tu anak-anak kita tak nak buka kan. Jadi itu sebabnya agaknya proses pembelajaran kita tidak memberi bekas. Ya, kerana anak-anak kita tidak melihatnya tu sebagai satu yang satu ilmu yang bermanfaat ya yang akan membawa dia kepada tahap yang lebih tinggi. Dan oleh sebab tu ya anak-anak kita tidak boleh hanya diberikan ilmu yang secara menghafal ya kita suap dia ya ataupun spoon feed saja dikatakan dia tak boleh, dia kena ambil tanggungjawab terhadap proses pembelajaran dia sendiri. Pertama, kedua ya untuk belajar menjadi pelajar sepanjang hayat ni kita kena mereka cipta ataupun ya mencipta satu kaedah pembelajaran kita sendiri yang sesuai dengan kita. Ini kita create your own learning toolbox. Ya, maknanya untuk belajar ni dah ada banyak kaedah. Kat mana kita nak belajar? Ya, mana yang lebih sesuai dengan kita ini? Adakah dengan mendengar ya video atau rakaman itu pun kita dah boleh buat nota atau kita kena pergi bertemu secara semuka contohnya ya. Dan of course kita bukannya belajar begitu saja ya pada konteks tersebut. Bagaimana kita nak mengaplikasikan itu semuanya termasuk dalam ya konteks ini ya kita kena mencipta satu kaedah yang efektif bagaimana kita nak belajar. Ada orang dia boleh belajar seorang, ada orang dia perlukan kawan-kawan ni contohnya untuk dia buat ulang kaji walaupun umur dah 50 lebih macam ni dia suka kalau ramai-ramai dia that is part of your toolbox. Itu sebahagian daripada kaedah pembelajaran ya. Ketiga, kita kena sentiasa mencuba benda yang baru. Tak boleh dah kita tahu tu lepas tu kita kata kita dah pandai kan. Itu kita kena cari pula ya lingkup pembelajaran yang lain. Belajar benda yang lain ya. Benda yang kita dah tahu, apa yang kita buat, kita kena ajarkan pula kepada orang lain. Ini adalah ya kaedah yang seterusnya. Apabila kita belajar sesuatu tu, kita kena aplikasi dan kita ajarkan kepada yang lain. Jadi oleh sebab tu, bila kita dah ajar kat orang lain, ya kita akan ya pada saya lah ya kita dah kalau dia semua dalam kepala saya jadi dia penuh kat situ. Tapi bila saya ajarkan orang lain ilmu tu keluar tetapi dia bukannya maknanya hilang daripada kita tapi adalah ruang lain untuk kita masukkan ilmu yang baru ya. Jadi kita kena sentiasa ya tadi tu mencuba benda yang baru dan kalau ilmu tu kita aplikasikan ya seterusnya yang ke 5 ya kita mungkin kena ada sinarai selalu kata what to do today tu kan kita kan kena letak sekali what to learn today, apa yang saya nak belajar hari ni yang kita letakkan kita punya objektif tersebut. Mungkin kita tidak lagi lah pergi kepada khusus contohnya sarjana muda ya untuk bidang-bidang tertentu ya sebab mungkin ni kita pun masa kita tidaklah nak kita luangkan sebagaimana masa kita muda dan baru nak ambil ijazah pertama kita, tapi hari ni kita boleh lihat dari sudut persijilan ya ataupun dari sudut kursus-kursus biasa ya asalkan menambah ilmu ya. Seterusnya kita kena rajin bertanya apabila kita tak faham tu rajin bertanya. Ini sebenarnya satu ciri pelajar sepanjang hayat. Dia tak puas hati dengan silibus tu aja. Dan malangnya apabila anak-anak sebegini ni ataupun kita yang suka bertanya ni mungkin dianggap sebagai menyusahkan pula pada guru. Guru pula kata awak ni pandai-pandai sangat nak tanya, tak payahlah, tak masuk, tak keluar kat exam, habislah. Ya, itu salah satu yang didapati menghilangkan keazaman seorang untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Kerana apabila dia cuba belajar lebih sikit dia diberitahu tak payah. Dia tak masuk dalam peperiksaan. Sangat merugikan ya. Dan seterusnya kalau kita lihat juga yang keenam ya kita kena mencari satu suasana ya ataupun keadaan ya kalau kita nak memilih kerja contohnya untuk anak-anak datang yang masih muda-muda ni kita kena cari pekerjaan tu kalau boleh insya-Allah yang sama ya yang sangat menggalakkan kita untuk belajar. Ya maknanya bukanlah mungkin ya bukan maksud datang memandang rendah satu-satu
pekerjaan atau tidak. Tapi kalau dia sangat rutin, contohnya dalam kilang, kita duduk di conveyor belt tu, letaknya daripada mungkin 5 tahun dulu kita start bekerja tu, itulah yang kita buat, kita letakkan bahagian tu sepanjang conveyor belt tu kan, bila berjalan produk yang kita nak kena letak, nak kena pasang skru ke apa, itu je yang kita buat. Maka itu sebenarnya tidak begitu menggalakkan kita belajar benda yang baru. Jadi kalau boleh kita kena pastikan apa yang kita buat hari ni baik untuk rezeki gajian kita tiap-tiap bulan itu, dia juga jangan sampai menghapuskan rasa ingin belajar kita. Sama ada terlalu sibuk sampai tak tahulah sibuk apa, ataupun tidak ada banyak penekanan tentang pembelajaran sepanjang hayat. Sekiranya kita dapat bekerja dalam satu suasana di mana daripada atas sampai ke bawah, staff itu semuanya cinta kepada menambah ilmu. Dan bila menambah ilmu ni, maksud Dr. Har, bukan hanya kita panggil asatizah datang, kemudian ada kuliah begitu. Bukan ilmu yang itu saja, maknanya apa saja jua jenis ilmu, dianya tidak akan merugikan kita, melainkan ilmu yang membuat kita ini mungkin melakukan maksiat. Tetapi kita memang kena tidak berjauhan dengan konteks proses pembelajaran ini. Seterusnya yang nombor 8, ini best. Kita kena ada projek dan kita kena ada hobi. Hobi itu mungkin macam Dr. Han mungkin dah lepas besar ni ada beberapa hobi yang dah lama Dr. Han tak letak tak jenguk ataupun mungkin kita akan melihat kepada projek yang baru pula. Dan dalam konteks ni, projek ni sangat penting kerana kita tak mampu nak belajar sendiri. Ada benda kita boleh belajar secara sendiri. Kebanyakannya tu dia lebih bermakna sekiranya kita boleh jalankan projek ataupun kalau katalah hobi yang kita masing-masing suka. Dan yang ke-9 ni Dr. paling suka adalah kena meningkatkan ataupun menambah kapasiti memori kita. Jadi kita kena baiki kita punya cara berfikir dan juga ingatan kita. Yang ini Dr. mungkin nak share masa Dr. kecil kan. Mungkin juga Dr. pernah juga kongsikan di sini. Tapi arwah Pak Dr. di salah satu dia punya habit adalah bila katalah duduk begini, dia akan kata minggu lepas, kata hari ni 19 kan, minggu lepas 12 hari bulan tu kita buat apa macam tu. Jadi kita kena ingat, okey, Isnin lepas, Dr. Har ada memang ada interview, Dr. Har bagikan interview tu, dan memang selepas tu Dr. Har tidak ada apa-apa aktiviti sangat sebab weekend sebelum tu sangat hektik sebenarnya lepas cuti sekolah begitu. Tapi itu contoh untuk mengingat. Kadang-kadang kan nanti bapak dah tanya, bulan lepas macam ni hari katalah hari Isnin yang yang ketiga ni apa yang kita buat? Begitu. Jadi dan ataupun contohnya petang tadi ni petang semalam kita buat apa waktu ni? Dan itu menjadi satu yang sangat selalu bapak Dr. Har akan tanyakan gitu. Dan Dr. Har jadi habit lah selalu juga, walaupun tidak bertanya pada orang lain, minggu lepas macam ni sedang buat apa. Rupanya itu salah satu kaedah untuk meningkatkan daya ingatan kita. Ada orang yang langsung dah lepas-lepas lah, bila kita tanya tak tahu, tak ingat. Itu mungkin kadang-kadang kita kena letak dalam diary, tapi sebenarnya tak perlu. Kita mungkin boleh letakkannya sendiri di dalam otak kita sebagai satu kaedah untuk menambah baik daya ingatan kita. Jadi itu dalam konteks bagaimana Dr. sarankan 9 cara yang mana kalau kita buat ini kita akan jadi macam contoh kalau orang ketagihan dadah dan alkohol, kita ketagihan ilmu lah maknanya kita setiap kali ada ilmu yang baru dan kita rasa seronok berterima kasih siapa saja yang memberikan ilmu tersebut. Dan ini Dr. Har mungkin kita bincangkan juga tentang apakah dia habit pelajar-pelajar yang menjadi pelajar sepanjang hayat ini menjadi mengikuti pembelajaran sepanjang hayat ini. Dr. senaraikan 14 habit atau amalan mereka. Mari kita tengok semua dia ada atau tidak pada diri kita. Kalau belum ada semua 14, mungkin kita kena tingkatkan. Kalau dah ada 14 tu alhamdulillah, go on. Pertama, orang yang lifelong learners ni dia akan membaca setiap hari. Setiap hari ada saja yang dia bacanya.
Kerana ya kita tahu bahawa ya buku itu adalah kotak ilmu ataupun jambatan ilmu ya. Maka di situlah ya dia akan membaca bacaannya ikut suka dia, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sehari itu tanpa membaca ya, membuka minda dia kepada ilmu yang baru. Kedua, mereka ni memang jenis akan ambil lah ya kursus-kursus tertentu, walaupun kursus buat kek ke, kursus yang buat jahitan crochet ke contohnya, tak tahu suka crochet, tapi dia akan ambil beberapa courses. Bagus kalau dia boleh dapatkan credentialing dia, dapatlah dia punya borang penyertaan ya, ataupun pengiktirafan begitu apa yang merupakan satu tanda bahawa dia telah melalui ya pembelajaran itu secara walaupun informal, tetapi juga diformalizekan dalam konteks itu untuk memberi dia ya satu keyakinan diri dan juga keupayaan untuk mengajar orang lain ya. Yang ketiga, mereka ini suka sangat nak mencari peluang ya dan ruang untuk mereka ya menambahkan apa orang kata keupayaan mereka. Jadi mereka ni memang jenis akan nampak saja peluang ya, orang lain tak nampak tapi dia akan nampak dan dia buat sesuatu tentangnya. Yang keempat, mereka menjaga kesihatan fizikal mereka sebabnya yalah ya bila fizikal kita tak sihat, kita pun memanglah nak tidur saja atau nak rehat saja. Jaranglah kita nak membaca atau memikirkan tentang ya mungkin ya tentang masalah yang memerlukan ilmu yang mendalam. Tu kalau kita tak sihat kita memang tak adalah ya. Off langsung yang itu ya. Yang kelima, orang yang mempunyai ya habit sebagai pelajar sepanjang hayat ni, mereka memang mempunyai ya minat yang bercambah begitu ya. Dia bukannya sangat diverse ya, kita pun terkejut juga ya, dia suka yang tu, dia suka yang ni, tetapi dia memang dia ada minat ya, dia memang nak tahu lebih tentang sesuatu. Yang keenam, mereka ya orang yang merupakan pelajar sepanjang hayat ini, mereka sangat suka membuat pembaharuan ataupun kemajuan ya di dalam apa jua yang mereka buat. Ya, jadi oleh sebab itu mereka memang sangat proaktif, mereka saling bantu-membantu untuk pastikan bahawa adanya ya, kalau sebelum ni tak ada kepada satu yang ada ya, contohnya itu sangat mereka sukai ya, kerana itu menyebabkan mereka sentiasa dahagakan ilmu dan juga dahagakan pengalaman ya. Dan dalam proses itu mereka tentu sekali akan ya meningkatkan keupayaan mereka ya. Yang ketujuh, mereka ni memang suka mencabar diri mereka dengan objektif yang spesifik, bukan hanya hantam promo sajalah, tidak, tetapi dia ada objektif dia. Maknanya kalau selama ni dia boleh tahan yang dapat yang ni, boleh tak dia dapat yang tinggi lagi contohnya. Itu salah satu daripada ya habit ataupun tabiat ya pelajar sepanjang hayat ini. Apa lagi? Kita tadi dah ada 7, sekarang ada lagi 7 lagi. yang ke-8, mereka ini memang ya tidak menentang ataupun tidak menghalang adanya penambahbaikan ataupun perubahan ya, malahan mereka sangat suka dengan sesuatu yang ya baru ya, sesuatu yang boleh menjadikan mereka lebih kompetitif ya. Jadi dekat sini ni ya, habit bagi orang yang belajar sepanjang hayat ini, dia memang ya akan menerima proses ya penambahbaikan itu sebagai satu yang sangat diperlukan ya. Yang ke-9, mereka percaya bahawa tak ada tempoh masa ya untuk belajar sesuatu yang baru tu. Taklah saya dah tua sangat, tidak. Ya, sentiasa ada je peluang. Ya, ke-10, mereka punya ya sikap yang suka sangat nak menambah baik sesuatu ya, ataupun ya nak melihat sesuatu tu dalam keadaan yang lebih sempurna. Itulah ya itu akan menjadi satu yang disebarluaskan ya di keliling ya mereka, dan akhirnya orang lain juga nak buat apa yang mereka nak buat. So itu satulah pasal dia sangat passionate ya. Kita pun pelik lah, dia tak dikena bayar, tak jual ya apa pun, tapi dia sangat sukakan ya. Yang seterusnya, mereka akan keluar daripada zon keselesaan, zon selesa, yang itu adalah otak primitif kita dan di luar itu ada zon ketakutan ya. Jadi mereka sebenarnya akan tahulah ya benda baru tu akan menghasilkan ketakutan, tapi bukannya patah balik, tapi teruskan saja ya. Mereka juga ya seolah-olah tak pernah settle down, maknanya ada saja benda dan projek yang mereka nak buat ya. Yang ke-13 ya mereka ini memilih tadilah kerjaya yang sesuai dengan ya apa yang mereka nak aspirasikan. Dan yang ke-14,
mereka tak takut sama sekali untuk gagal, ya. Malahan gagal itu dianggap sebagai anak tangga kepada kejayaan. Jadi kalau kita lihat itu, mungkin ya apabila pembelajaran sembahyang hayat ini telah mendarah daging, ya, ataupun telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, maka kita akan dapati sangat seronok sebenarnya apabila kita berkongsikan ilmu, ya, menambah baik, maka itu sebenarnya menjadikan kita juga akan menerima dia punya kebaikan dia, ya, apabila kita sentiasa pastikan kita sendiri dalam proses belajar itu sering bertanya, ya. Tak apa kalau gagal sekali, boleh cuba lagi, tapi dalam masa yang sama juga kita kena minta bantuan juga orang lain untuk bersama-sama kita memastikan perjalanan ilmu kita ni satu perjalanan yang sangat mengkayakan kita, ya. Jadi oleh sebab tu Dr. Hada bagi tahu tentang bagaimana nak jadi pelajar sepanjang hayat ni. Dia bukannya satu rocket science, kita tahu bahawa of course pertama sekali kita mungkin sangat suka kalau ada ilmu yang baru, dan kita nak mencuba, itu satu sifat manusia, dan sekiranya kita dapati ianya satu yang sangat bermanfaat, tentu sekali kita nak buatkan lebih lagi, bukannya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Jadi oleh sebab tu kalau kita lihat, inilah yang sangat diperlukan untuk kita mendidik diri kita ataupun memberikan sokongan dan dorongan untuk kita menjadi pelajar sepanjang hayat, ataupun lifelong learning atau lifelong learners, kita menjadi mereka yang sentiasa jagakan ilmu, dan kita tidak teragak-agaklah untuk belajar, kita akan bagikan masa untuk proses tersebut, dan itulah sebenarnya yang sangat perlu ada kepada kita dan boleh membawa kepada kemajuan. Bukan itu saja, kita juga menjadi lebih berintegriti sebenarnya apabila kita mempunyai ilmu yang tinggi ni, dan itu yang sangat diperlukan oleh kita semua yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Dr. Ha rasa Dr. Hajas nak rumuskan lagi apabila kita kata bagaimana nak menjadi pelajar yang sepanjang hayat ini. Pertama, kita kena meyakini dan mengimani bahawa kita manusia ini kena sentiasa belajar. Allah dan Rasulnya pun sangat suka kepada kita yang belajar, tapi belajar itu mestilah konten yang menghampirkan diri kita kepada Allah dan juga mengurus takdir dunia ini. Maka jangan berhenti daripada terus belajar. Jangan ada perkataan malas. Maksudnya malas ni apa dia, kita rasa macam kita tak nak lah, susah sangat belajar tu. Oleh sebab tu belajar itu kena dilihat sebagai satu yang membawa kepada aura positif, bukannya menjadi satu yang akan menyebabkan seorang tu tidak merasa ianya tidak, dia sendiri rasa dia mungkin tidak boleh nak berubah lah, dia dah macam ini. Jadi proses itu tidak berlaku. Jadi mudah-mudahan ke depan insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu untuk bincangkan tentang pembelajaran sembahyang hayat ini sebenarnya daripada rahim hingga ke liang lahat. Kenapa yang rahim tu sebenarnya bila bayi janin di dalam kandungan ibu, dia akan dengar suara ibunya. Dia akan akan belajar untuk menggunakan semua organ sistemnya selepas nanti bila dia dilahirkan. Oleh sebab tu pembelajaran kita adalah daripada rahim hinggalah ke liang lahat. Walaupun kita mungkin sudah tidak ada di atas muka bumi ni, tapi ilmu yang kita ajarkan itu masih boleh terus menjadi sebahagian daripada korpus ilmu dan juga perjalanan ilmu bagi orang lain pula. Jadi insya-Allah Dr. pun sangat excited nak berbincang tentang pembelajaran sembahyang hayat daripada rahim hinggalah kepada ke liang lahat. Jadi insya-Allah itu saja dulu. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Jangan lupa untuk bersama lagi minggu hadapan, dan kalau yang ada yang tertinggal tentang perbincangan tentang pembelajaran sembahyang hayat ni boleh dilihat pada episod 61 dan 62. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam episod yang ke-64 bersama dengan tetamu kita untuk membincangkan tentang proses pembelajaran sembahyang hayat yang sentiasa berterusan dan tidak ada tepinya ini. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat, Rahmah TV.